Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Ustazah Nadia. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan untuk subjek CTU kod 211 dan tajuk bagi kumpulan kami adalah elemen sains dalam ibadah iaitu dalam wuduk, solat, puasa dan amalan sunat. Untuk pengetahuan Ustazah, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya, Aminah Zira binti Muhammad Zukurini, Nur Syahadah binti Abdul Malik, Nur Fitrizah binti Abdul Aziz dan Yamini Hanania Nazurah binti Al-Ashar. Seterusnya, saya Aminah Zira akan memulakan pembentangan bagi kumpulan kami. Sains dalam agama Islam sememangnya tidak dapat dipisahkan kerana agama Islam itu bersifat syumul iaitu menyeluruh meliputi semua aspek kehidupan manusia. Oleh itu, di antara aspek dalam Islam yang selalu dikaitkan dengan sains adalah ibadah. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah kerana tujuannya tertentu, iaitu untuk menjadi khalifah Allah dan beribadah kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, "Tidak aku ciptakan kamu jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri, iaitu beribadah kepadaku." Ibadah. Apa itu ibadah? Sebenarnya, perkataan ibadah telah disebut secara berulang kali dalam Al-Quran dan membawa maksud yang pelbagai. Dan di antara maksudnya adalah bererti penyembahan dan pengabdian. Dari segi bahasa pula, ibadah berasal daripada perkataan dasar bahasa Arab, Ain Baldal yang bermaksud merendah diri, patuh dan taat. Manakala dari sudut istilah, ibadah bermaksud merendah diri dan tetap hati kepada Allah, serta khusyuk kepada Allah. Ibadah terbagi pada 3 bahagian, iaitu yang pertama, ibadah asas, merupakan ibadah yang merangkumi segala yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman yang bersifat fardu ain seperti solat dan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah ibadah furuk. Ibadah furuk merupakan adalah ibadah dalam bentuk fardu kifayah seperti ilmu untuk membangunkan ekonomi Islam. Dan yang ketiga adalah ibadah farda'il amal yang merupakan amalan-amalan utama termasuk semua ibadah sunat seperti membaca Al-Quran. Oleh itu, antara ibadah yang akan dibincangkan dalam pembentangan kami adalah wuduk, solat, puasa dan juga amalan-amalan sunat atau ibadah-ibadah sunat. Seterusnya adalah pengertian sains. Sains adalah berasal daripada perkataan Yunani yang terdiri daripada 2 perkataan iaitu metodos dan logos. Metodos bermaksud jalan, manakala logos pula bermaksud kajian tentang sesuatu. Oleh itu, metodologi bagi sains adalah bermaksud ilmu tentang cara atau prosedur yang tertentu bagi memahami sesuatu penyelidikan dan juga penelitian supaya hasil yang diperolehi adalah mengikut kehendak ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Di seluruh dunia, terdapat ramai saintis dan cendekiawan telah melakukan kajian dan telah menemui pelbagai kesan positif ibadah menerusi aspek sains. Antara penemuan mereka adalah melalui ibadah puasa. Seorang pakar diet di Moskow, Dr. Yuri Nikolayev telah menemukan bahawa berpuasa membolehkan seseorang menjadi awet muda. Malah, terdapat seorang pakar daripada Amerika Syarikat, Alan Quat MD, telah menghimpunkan semua penelitian pakar ilmuwan daripada pelbagai negara tentang kelebihan berpuasa dalam sebuah buku yang bertajuk Why Fast. Bukan sahaja ibadah puasa, malah ibadah lain juga turut ditemukan keberkesanannya. Seterusnya, saya Nur Syahadah binti Abdul Malik akan menerangkan tentang sains dalam wuduk. Maksud wuduk. Wuduk berasal dari perkataan wada'ah yang bermaksud kebaikan dan keindahan. Dari segi syarak, wuduk bermaksud menyucikan anggota tertentu dengan air mengikut syariat. Antara anggota-anggota wuduk yang wajib dibasuh mengikut firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, "Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, sedangkan kamu sedang berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kedua-dua belah tangan kamu sehingga ke siku, sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu hingga ke buku lali." Selain daripada anggota wajib wuduk, terdapat juga anggota sunat wuduk, iaitu pergelangan tangan, hidung, mulut, cuping telinga. Setiap anggota wuduk ini haruslah dibasuh 3 kali setiap kali berwuduk. Wuduk sangat berkait rapat dengan sains. Terdapat banyak kajian yang telah membuktikannya. Antaranya adalah daripada kajian Dr. Magomed Magadov dari Department of Men's Hygiene and Ecology
di Akademik Perubatan Dagestan State. Beliau telah menulis sebuah artikel yang bertajuk Muslim Rituals and Their Effect on the Person Health. Di dalam artikel tersebut, beliau telah menyatakan bahawa di tubuh badan manusia mempunyai biological active spot atau kawasan aktif biologi yang memberi rangsangan kepada sistem saraf. Di badan manusia, kurang lebih 700 kawasan aktif biologi ditemui. 66 kawasan tersebut memberi kesan positif terhadap rangsangan. 61 daripada kawasan ialah anggota wuduk wajib dan 5 daripada kawasan itu adalah anggota wuduk sunat. Selain daripada itu, dalam perubatan moden yang disebut sebagai hydromassage yang dikenali sebagai titik atau kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam perubatan pada tubuh badan dengan menggunakan air. Terdapat banyak saraf yang berhubung dengan sistem metabolisme tubuh kita melalui kulit. Dengan berwuduk, ia dapat memberi kesan positif kepada tubuh kita. Sebagai contoh, ketika berwuduk, kita akan membasuh muka. Ia akan memberikan kesan positif kepada sistem saraf, usus, ginjal dan sistem reproduktif. Selain itu, ketika kita membasuh cuping telinga, kita dapat mengurangkan rasa sakit pada badan dan mengurangkan tekanan darah. Dengan berwuduk, kita dapat menjaga kesihatan tubuh badan kita. Sebagai contoh, kita dapat menjaga kesihatan gigi dan mulut kita. Ia kerana di dalam mulut kita terdapat banyak bakteria yang melekat pada gigi dan dinding pipi. Salah satu cara untuk mengurangkan bakteria ini adalah dengan berkumur-kumur. Setiap kali wuduk, kita akan berkumur sebanyak 3 kali. Jadi dalam sehari kita akan berkumur sebanyak 15 kali setiap hari. Ia sudah memadai untuk mengurangkan bakteria yang berada di dalam mulut kita dan sekaligus menjaga kesihatan gigi dan mulut kita. Selain daripada itu, dengan berwuduk, kita dapat mencegah daripada banyak penyakit kulit dan kanser. Ini kerana kulit adalah organ paling besar pada tubuh kita. Fungsi kulit adalah untuk menutup seluruh tubuh dan menghalang daripada pelbagai jangkitan. Terdapat 7 kawasan tubuh yang tidak dapat dilindungi oleh pakaian dan melalui wuduk, anggota badan tersebut dapat dicegah daripada penyakit. Dengan berwuduk, kita dapat mengurangkan mikroorganisma bertindak dan mengurangkan risiko kewujudan bakteria pada tubuh. Bukan itu saja, malah dengan berwuduk kita dapat melalui proses regenerasi iaitu penggantian sel kulit yang lama kepada sel kulit yang baharu. Poin yang kedua ialah sains dalam solat. Ia terbahagi kepada dua, iaitu rahsia waktu solat dan rahsia pergerakan solat. Maksud solat. Dari segi bahasa, perkataan solat berasal dari perkataan sola yang bermaksud hubungan. Ia merujuk kepada solat sebagai jalan, iaitu wasilah ataupun perantaraan yang menghubungkan hamba dan Tuhannya. Dari segi syarak, solat adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang bersertakan syarat-syarat yang tertentu. Rahsia waktu solat dalam sains. Pada waktu subuh, spektrum alam berada di dalam warna biru muda. Ia bersamaan dengan thyroid yang mempengaruhi sistem metabolisme manusia. Pada waktu zuhur, alam berubah kepada warna hijau, kemudian berwarna kuning. Ia berkait rapat dengan frekuensi hati dan perut yang berkait dengan sistem pencernaan dan penghadaman. Jika melewatkan solat pada ketika ini menyebabkan diri menghadapi masalah sistem penghadaman yang kurang baik. Pada waktu asar, spektrum alam berada di warna oranye. Ia mempengaruhi signifikasi terhadap keadaan prostat, uterus, ovari, testis dan sistem pembiakan secara keseluruhan. Pada ketika ini, amatlah digalakkan untuk beriadah bagi organ-organ lebih produktif. Pada waktu maghrib pula, spektrum alam berwarna merah.
Ia melambangkan keyakinan. Jika melewat-lewatkan solat pada waktu ini secara berulang-ulang kali, anda mungkin menghadapi masalah dengan keyakinan diri anda. Pada waktu isyak, spektrum alam berubah kepada warna indigo kemudian memasuki fasa gelap. Ia menyimpan rahsia kedamaian dan ketenteraman. Ia juga melibatkan frekuensinya bersamaan sistem kawalan otak. Rahsia pergerakan solat dalam sains. Semasa qiyam, kita akan berdiri tegak dan posisi tangan kanan di atas tangan kiri yang berada di atas paras pusat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW bertujuan membuka abdomen badan untuk kemudahan pernafasan. Ketika posisi rukuk, badan akan menunduk 90 darjah. Tangan akan memegang ke lutut dan ditekan supaya tulang belakang lurus dan mata memandang ke arah kiblat ataupun kaki. Pada posisi ini, ia sama seperti senaman ringan bagi tujuan memperkuatkan sistem otot dan ia menyembuhkan penyakit tulang belakang. Jadi bagi sesiapa yang mempunyai penyakit tulang belakang, posisi ini adalah amat sesuai untuk menyembuhkan penyakit tulang belakang. Bagi kedudukan sujud, ia melibatkan 7 anggota, iaitu dahi, kedua tapak tangan, kedua-dua lutut, dan kedua-dua hujung jari kaki yang menyentuh permukaan lantai yang menyokong berat badan sepenuhnya di atas otot-otot. Dari segi sains, anggota-anggota ini melancarkan pengaliran dan limfa keseluruhan badan. Pada posisi duduk antara dua sujud, tapak kaki kiri menjadi alas dan diduduki manakala kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Sementara itu, ibu jari kaki menghadap kiblat dan kedua tapak tangan di atas peha sambil hujung jari menyentuh hujung lutut. Posisi duduk antara dua sujud ini menghasilkan pergerakan pada sendi-sendi dan otot dalam jumlah yang besar secara automatik. Dan akhir sekali, duduk tahiyat akhir. Pada ketika ini, punggung di atas lantai, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan. Posisi ini mengaktifkan otot lantai pelvik dan mengurangkan masalah ketidakfungsian ereksi serta melancarkan pergerakan otot leher. Maka, ia membuktikan bahawa solat mendatangkan banyak kebaikan dari segi jasmani dan rohani kepada pengamalnya agar menjadi lebih sihat dan mengubati masalah rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamini Hanania akan menerangkan berkenaan elemen sains yang terdapat di dalam ibadah puasa. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan berkenaan definisi puasa dari sudut bahasa dan juga istilah syarak. Dari segi bahasa, puasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Manakala dari segi istilah syarak, puasa adalah menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara yang tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga sebenarnya merupakan salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan sebagai seorang Muslim yang terdapat dalam rukun Islam. Dan ini sebenarnya adalah bukti ketaatan dan keimanan seseorang hamba kepada Sang Pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni kita dapat buktikan melalui dalil kewajipan puasa dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seterusnya adalah jenis-jenis puasa. Terdapat 4 jenis-jenis puasa iaitu wajib, sunat, haram dan juga makruh. Contoh puasa yang wajib seperti puasa pada bulan Ramadan, puasa qada ataupun ganti dan juga puasa nazar. Contoh puasa nazar ni, katakan Ahmad ada niat untuk berpuasa selama 3 hari jika dia berjaya dapat nombor 1 dalam kelas. Jadi bila Ahmad berjaya saja dapat nombor 1 dalam kelas, maka Ahmad pun mesti dan wajib tunaikan nazarnya yang selama 3 hari itu. Jikalau tidak, ia boleh jatuh hukum berdosa. Itu adalah contoh puasa nazar. Dan seterusnya adalah puasa sunat. Contoh-contoh puasa sunat adalah puasa yang dilakukan pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, kecuali orang yang mengerjakan ibadah haji. Seterusnya puasa pada 9 dan 10 Muharram, iaitu pada hari Ashura, puasa Isnin Khamis dan juga puasa 6 yang selalunya orang buat pada bulan Syawal. Puasa yang haram pula adalah puasa pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, puasa pada hari Tashrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, serta puasa pada 30 Syakban iaitu hari Syak. Dan yang terakhir adalah puasa yang makruh. Macam mana yang kita katakan puasa makruh adalah puasa hanya pada hari Jumaat dan Sabtu serta puasa sepanjang tahun. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula puasa dari sudut saintifik. Di sini saya akan menerangkan kepada anda bahawa apa manfaat ataupun kebaikan yang akan diperoleh melalui ibadah puasa ini dari sudut saintifiknya. Okey, sebagai contoh yang pertama adalah puasa dapat membantu menyah toksinkan tubuh. Okey, apa maksud menyah toksin? Menyah toksin ni ataupun kita lebih kenali dia sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi maksudnya mencuci atau membersihkan badan kita daripada racun dan toksin. Jadi sebenarnya puasa ni salah satu penawar yang sangat baik sebab ia merangsang kepada beberapa perubahan yang menyebabkan metabolisme dalam badan kita. Yang mana perubahan-perubahan pada metabolisme ini dia akan membantu badan kita untuk menyingkirkan sisa kumuh yang mengandungi toksin atau racun berbahaya keluar daripada tubuh badan kita. Jadi bila tubuh badan kita bebas daripada kimia yang berbahaya, sel-sel dalam badan kita akan dapat berfungsi dengan baik. Jadi bila kita dapat berfungsi dengan baik, maka penyakit-penyakit berbahaya juga kita dapat elakkan. Seterusnya adalah puasa juga adalah sebagai metod diet pengawalan berat badan. Okey. Macam mana puasa ni dia membantu kita untuk menurunkan berat badan? Okey, sebabnya adalah puasa dia akan membantu kita menurunkan paras glukosa ataupun gula dalam darah kita. Dan dia juga membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya seperti LDL iaitu low density lipoprotein dalam tubuh kita sebanyak 11.7% serta meningkatkan kadar kolesterol baik seperti HDL iaitu high density lipoprotein sebanyak 14.3%. Jadi hal ini secara tak langsung masalah obesiti dapat kita atasi dengan lebih selamat daripada kita ambil pil-pil yang belum tentu kita tahu keberkesanannya. Lebih baik kita berpuasa. Selain itu, puasa juga meningkatkan kesihatan kardiovaskular ataupun kesihatan jantung. Di sini kita akan lihat bagaimana risiko penyakit seperti serangan jantung ataupun stroke dapat dikurangkan melalui aktiviti puasa ini. Apabila seseorang itu berpuasa, kadar homocysteine iaitu sejenis asid amino dalam darah kita akan menurun.
kadar homocistin dalam darah yang begitu tinggi dapat menyebabkan kerosakan pada salur arteri serta memudahkan darah bergumpal yang akan menyebabkan salur darah dalam jantung tersumbat. Jadi apabila salur darah dalam jantung kita tersumbat, maka penyakit-penyakit seperti serangan jantung ataupun stroke yang kebiasaannya dihidapi oleh mereka yang lebih berusia akan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah puasa membantu dalam kesihatan mental. Berpuasa dapat merangsang otak untuk merembeskan hormon endorfin yang mana ianya sebenarnya berfungsi bagi meredakan kesakitan serta memberikan ketenangan pada minda kita. Dan seterusnya, puasa juga membantu meningkatkan kualiti tidur terutama bagi golongan usia emas. Hal ini demikian kebanyakan pakar yang meneliti berdasarkan analisis gelombang otak melalui graf EEG mendapati kualiti tidur yang lebih baik dan nyenyak adalah lebih tinggi pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Justru konsentrasi yang tinggi dalam kalangan umat Islam dalam bulan Ramadan hasil daripada kualiti tidur yang baik dapat menjadikan mereka lebih proaktif dan lebih fokus. Dan seterusnya adalah puasa juga dapat mencegah kerosakan sistem saraf kerana hormon ketone yang sangat tinggi telah dirembeskan oleh tubuh badan kita semasa berpuasa. Jadi, itu sahaja daripada saya berkenaan kebaikan puasa dari sudut saintifik. Terima kasih. Dalam slide seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen sains dalam ibadah sunat. Ibadah sunat ialah ibadah yang dilakukan selain daripada yang difardukan dan jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Terdapat dua jenis sunat iaitu sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ialah ibadah yang sangat dituntut untuk melakukannya dan antara ibadah yang jarang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh ibadah sunat muakkad ialah sunat berjemaah dan sunat tahajud. Sunat ghairu muakkad pula ialah ibadah sunat yang digalakkan untuk menunaikannya tetapi tidak seberat sunat muakkad. Contoh ibadah sunat ghairu muakkad ialah puasa Isnin dan Khamis dan bersedekah. Dalam subtopik ini saya akan menghuraikan kesan ibadah sunat kepada rohani, jasmani dan emosi dari sudut sains apabila kita melakukan solat berjemaah, solat tahajud dan juga bersedekah. Ibadah sunat yang pertama ialah solat berjemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut menerangkan bahawa Allah memerintahkan supaya umatnya melakukan solat secara berjemaah. Rahsia solat berjemaah ini telah dikaji oleh seorang profesor fizik Amerika Syarikat. Beliau membuat kajian tentang waktu solat, jumlah rakaat dan kaitannya dengan solat jemaah. Ketika manusia melakukan aktiviti, cas-cas dalam badan manusia menjadi tidak seimbang. Badan memerlukan banyak tenaga menyebabkan badan merasa letih dan lesu. Menurut kajian yang dilakukan beliau, apabila seorang solat secara berjemaah, cas-cas tersebut dapat diseimbangkan semula apabila badan akan mengeluarkan cas-cas berlebihan dan ditarik oleh cas perlawanan jemaah lain melalui pergeseran antara bahu dan tumit para jemaah. Beliau juga mendapati bahawa bilangan rakaat dalam solat juga berkait rapat dengan keseimbangan cas-cas tersebut dalam tubuh badan yang memainkan peranan penting dalam kesihatan tubuh badan. Sebagai contoh, solat subuh hanya 2 rakaat sebab masa waktu pagi cas-cas dalam badan kita dikaitkan masih seimbang lagi. Jika dibandingkan dengan solat zuhur 4 rakaat diperlukan bagi menyeimbangkan semula cas-cas tersebut selepas penat beraktiviti. Maka secara tidak langsung solat berjemaah dapat menyegarkan tubuh badan dan menjadi lebih sihat. Pada sunat yang kedua ialah solat tahajud. Sabda Rasulullah SAW, kerjakanlah solat malam sebab itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Juga sesuatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu
juga sebagai penebus segala amalan buruk, pencegah dari perbuatan dosa dan dapat menghalangi penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Solat tahajud kebiasaannya dilakukan selepas Isyak pada 1/3 malam. Melalui hadis tersebut, solat tahajud akan menghalangi penyakit dari badan dan menyumbang kepada kesihatan fizikal dan mental. Kelebihan solat tahajud telah dikaji dan dibuktikan melalui kaedah saintifik di mana otak orang yang bangun untuk solat tahajud berada pada fasa gelombang alfa. Gelombang alfa tersebut membantu merembeskan hormon serotonin dan endorfin yang menjadikan fikiran manusia berada dalam keadaan tenang, fokus, khusyuk dan bahagia. Selain itu, hormon kortisol yang menyebabkan tekanan dan melemahkan sistem imunisasi badan dapat diturunkan dalam darah dan merembeskan hormon melatonin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh dan menimbulkan relaksasi otot. Oleh hal yang demikian, badan akan menjadi lebih sihat, lebih bertenaga dan minda yang lebih cerdas dan khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang dari segi harta atau amal kebaikan secara ikhlas tanpa terikat dengan sesuatu nilai atau waktu. Kelebihan sedekah tidak harus dipandang remeh ataupun bukanlah sekadar mendapat pahala dan keredaan Allah, malah ianya mampu mendatangkan kesan positif dalam diri seseorang. Hasil kajian beberapa ahli psikologi barat, menderma atau bersedekah adalah kunci bagi memanjat status kehidupan kerana mereka mengetepikan kepentingan diri sendiri untuk kesenangan orang lain. Menurut seorang ahli psikologi, P.J. Henry, seorang yang mempunyai status ekonomi yang rendah cenderung untuk melakukan perkara negatif seperti mencuri dan merompak. Ahli psikologi lain yang bernama Anderson dan Kilduff menasihatkan supaya golongan ini melakukan perkara yang lebih positif seperti bersifat pemurah dan membantu orang lain. Sifat positif yang terlahir akan merangsang hormon-hormon ketenangan dan bahagia dalam otak manusia. Maka lahirlah sifat kasih sayang sesama manusia sekaligus meningkatkan kesihatan tubuh badan. Ironinya, ibadah-ibadah yang telah ditetapkan ke atas umat Islam mempunyai banyak kelebihan dan manfaatnya yang tersendiri. Hal ini demikian kerana setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mesti mempunyai hikmah yang luas dan mendorong manusia itu sendiri untuk mengkaji dan meneliti. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Oleh itu, terbuktilah bahawa setiap ibadah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah bukan sahaja sekadar ibadah, namun mempunyai banyak kelebihan, terutamanya dalam meningkatkan tahap kesihatan seseorang Muslim. Namun, apa yang paling penting adalah setiap kajian dan penyelidikan yang dilakukan mestilah selari dan dirujuk dahulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memastikan bahawa kajian yang ditemukan adalah tidak bercanggah dengan agama Islam. Dan apa yang paling penting sebagai umat Islam adalah ibadah-ibadah yang telah dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan sempurna kerana Allah Ta'ala. Sekian terima kasih kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.